Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita kelas lagi. Kita sambung belajar lagi. Hari ni kita masuk bab 10, bab kecerunan garis lurus. Okay, so kita teruskan. Okay, apa itu kecerunan? Apa yang kamu faham pasal cerun? Okay, cuba tengok gambar. Okay, ada orang naik basikal lalu satu bukit. Okey, kecuraman dan arah kecondongan. Curam, pernah dengar curam? Curam yang macam mana? Kalau kita hiking, pergi bukit. Curam ni yang macam mana dia punya arah apa orang bercakap kecerunan ni? Okey, kalau curam yang begini kan? Kalau landai dia tidak curam. Okey, tengok sinilah contoh. Okey, A pergi B. Curam kah? Kan? B pergi C, mana lagi curam dengan A dengan B? Antara AB dengan BC, mana lagi curam? AB, betul ke tidak? Dia lagi tinggi begitu. Okey, CD dia tidak curam. DE pun tidak berapa curam banding dengan EF. Nampak? Kecondongan tu. Okey, next. Okey, contoh 1. Perhatikan rajah di sebelah. Okey, bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garis MN. Okey, antara garis MN ni dengan garis KL. Buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah tersebut. Okey, dia minta kamu tengok arah kecondongan dua-dua gambar ni. Okey, gambar si Abu dan si Aminah. Okey, MN dengan KL. Kalau MN dia 30 darjah. Nampakkah? Okey, kalau yang KL 45 darjah. Kamu rasa mana yang lagi curam? Yes, Aminah. Kenapa? Sebab dia punya darjah di sini lebih besar. Okey, semakin besar sudut kamu, semakinlah dia curam. Contoh A, misalnya ini misalnya 75 darjah. Ada lagi yang lain 50 darjah. Kan, nampakkah? Kalau yang ini dia punya sudut kecil, yang ini sudut dia besar. Bila sudut kecil, kamu punya arah kecondongan tu rendah lah. Kalau yang ini dia lebih curam. Betul ke tidak? So, penyelesaian dia, garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan MN. Semakin besar nilai sudut. Nah, cikgu bilang tadi apa? Semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Maka garisan KL lebih curam berbanding dengan garisan MN. So, makin besar sudut di sini, makin tinggi kecuraman. Boleh faham cikgu? Okay, next. Okey, contoh 2. Daripada setiap rajah di bawah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dengan titik R. Okey. Kecuraman ni, okey, cikgu ulang balik ya. Kecuraman ni kelas, tak kisahlah beginikah. Dia ialah nisbah. Okey. Kalau cikgu buat macam ni bah. Jadi 3 segi kan? Okey, kecuraman ni ialah nisbah kepada sudut mencancang. Mana satu sudut mencancang? Jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Cikgu, macam mana kami mau tahu mana satu jarak mencancang, mana satu jarak mengufuk? Okey. Cancang daging. So, dia arah begini.
Paham? Okey, jarak mencancang. Kalau begini jarak mengufuk. So, balik kepada soalan. Daripada setiap pelajar di bawah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dan titik R. Titik P dan titik R. Okey? Sekejap. Cikgu padam dulu ni. Okey. Dia suruh kamu cari jarak mengufuk dan jarak mencancang antara titik P dan titik R. So, kamu punya kecerunan yang ini, ni. Dia suruh cari kecerunan yang ini. Ini ialah kecerunan kamu. So, jarak mencancang dia, jarak mencancang. Kalau kamu masih mencancang, kalau kamu masih confused macam mana mau cari yang mana satu mencancang, mana satu mengufuk, cancang lagi, cancang gitu kan. Kita begini-begini kan, potong. So, mencancang yang begini. Alright? So, mencancang ialah 2 meter. So, tulis sajalah 2 meter. Jarak mengufuk. Jarak mengufuk yang ni. Berapa tu? 4 meter. Tulis saja. Habis. Okey, itu yang A. Kalau yang B, ini ialah garis kamu kan, garisan kecerunan kamu. So, jarak mencancang, mana satu mencancang, kelas? Yes, pandai yang begini. Okay, mengufuk yang begini. Okay, so jarak mencancang ialah kira 1, 2, 3, 4. 4 unit. Kalau dia lukis dalam bentuk cartesan begini, kamu guna unit, kelas. 1, 2, 3, 4. Okay. So, jarak mengufuk ialah 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit. Faham, cikgu? Faham jarak mencancang dan jarak mengufuk? Jarak mencancang yang begini. Jarak mengufuk yang begini. Okay. So, next. Alright. So, kecerunan ini dia ada formula. Tengok sini. Formula dia ialah, okay, kecerunan ni kita selalu label dia sebagai M. Okay. Kamu label M. Kecerunan iaitu M ialah jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Kamu tahu tadi kan jarak mencancang macam mana mau cari? Cari yang begini. Jarak mengufuk yang begini. So, kecerunan ialah M ialah jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Tengok contoh di bawah. Daripada rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus. Dia suruh kamu cari kecerunan garis lurus. Okey. Bagi PQ dan BC. Perihalkan kecerunan garis PQ dan BC. Contoh. Okay, A. So, kecerunan ialah, cikgu label M je. Jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Ingat saja itu. So, M ialah jarak mencancang 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Jarak mengufuk 1, 2, 3. 3. Maka, tulislah kecerunan bagi garis PQ ialah 4/3. Bis. Macam tu je. Okey, cuba tengok B. B, M ialah jarak mencancang per jarak mengufuk. So, bagi B ni, jarak mencancang kamu berapa? 2.
per dengan jarak mengufuk 1, 2, 3. 3 selesai. Maka kecerunan, ikut saja ayat di atas. Kecerunan bagi garis BC ialah 2/3. Habis. Boleh faham? Okay, next. Okay. Okay, kelas lah. Tapi, bukan tapi jugalah. Kecerunan ni, dia punya formula tadi apa? Jarak mencancang per jarak mengufuk. Bila soalan kamu dalam bentuk koordinat, tahu koordinat kan? Tahu koordinat kah? Koordinat selalu berkaitan dengan graf. Ini apa? Ini apa? Ini akan Y. Ini X. Okey. So, kadang-kadang soalan akan tanya dalam bentuk macam ni. Nampak? Ni, contoh 4 ni. Tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat berikut. So, 3, 1. 3, 1 di mana kelas? Siapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 3, 1. Di mana 3, 1? 3, 1 sini. B, 6, 7. Oh, banyak lagi sini. 5, 6. Alamak. 5, 6. Nak cukup kan? 6, 7. Atas lagi. Lepas tu baru kamu kira ini ialah jarak mencancang per jarak mengufuk. Panjangkan. So, dia pendekkan. Dia kasih kamu formula. Tengok ni. Kecerunan sama juga dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Supaya senang. Supaya kamu tidak payah lukis ni. Ni. Banyak begini. Tidak payah. So, cuba tengok contoh yang ini. A, 3, 1 dan B, koordinat dia 6, 7. Label sahaja dulu. Okey, ini cikgu label X1. Ini Y1. Ini X2. Ini Y2. Faham? 3 itu X1. 1 tu Y1. Faham atau tidak tu? Cikgu lukis balik. Okey, inilah kecil sikit. X1. Y1. X2. Y2. Faham kan? Jadi, kita boleh buat juga M sama juga dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. So, Y2 kita apa kelas? 7 tolak Y1. 1. X2 6 tolak X1. 3. Faham ke tu? Cikgu ulang Cikgu ulang. Okey Y2 kita berapa tu? 7. Tulis 7. Y1 1. Tulis 1. Okey. X2 6. X1 3. Okey. Masih okey. Cikgu sama sini 7 tolak 1, 6. 6 tolak 3, 3. 6/3, 2. So, kecerunan kamu ialah 2. Habis. Boleh faham? Okey. B. Okey. Macam tadi juga label. X1, Y1, X2, Y2. So, kita punya formula ialah M sama juga dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Y2 kita yang mana? Y2. 5. Tulis 5. Okey. Y1 kita? Y1 kita negatif 1. Tulis negatif 1. Jangan lupa negatif dia. Dia kalau negatif, tulis negatif. Okey. Sebab Y1 negatif 1 tu
tulis negatif 1. Tolak ni memang formula dia tolak. Kan? Okey, per dengan X2 kita berapa? 3. Tulis. Tolak dengan X1 kita 1. Alright. Teruskan. Okey, negatif, negatif siapa menang? Bila berjumpa ni siapa menang? Tambah. So, 5 tambah 1 per 3 tolak 1, 2. 5 tambah 1, 6. 6 per 2, 3. So, keturunan kita ialah 3. Habis. Macam tu je. Okey. Boleh juga. Okey, cuba tengok yang ni. Boleh juga kita punya formula ni dijadikan sebagai M sama juga dengan negatif. Yang ini jangan lupa. Negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Apa itu pintasan Y? Pintasan Y bila ada garis lurus. Okey, bila ada garis lurus, dia melanggar paksi Y tu di sini kan? So, ini kita namakan sebagai pintasan Y. Lepas tu dia langgar pula pintasan paksi X. So, ini nama dia pintasan X. Gitu. Jadi, kalau tengok contoh soalan. Contoh 5 ni. Tentukan keturunan bagi garis lurus berikut. Dia sudah bagi siap-siap pintasan Y berapa, pintasan X berapa. So, senang. Kita punya formula ialah M sama juga dengan negatif. Jangan lupa negatif. Dia ada negatif tu. Tulis negatif. So, pintasan Y kita ialah 8. Tulis 8. Pintasan X kita ialah negatif 5. Tulis saja. Jangan takut. Dia negatif kah, positif kah, tulis saja. Masih dengan cikgu. Bukankah ada yang bertemu? Bila bertemu, siapa menang? Positif. Perlukah cikgu tulis positif? Tidak perlu. Kalau positif, tidak perlu tulis. So, jawapan kamu ialah 8 per 5. Habis. Macam tu je. Okey? Okey. Kalau yang B pula. Yang B, cikgu buat sini boleh? Sini cikgu buat. Okey? So, B. Okey. Apa formula kita? Kalau melibatkan pintasan. Kalau dia tulis begini. Kita nampak pintasan-pintasan. So, kita guna formula yang pintasan punya. M sama dengan negatif pintasan Y. Di sini pintasan Y, di sini pintasan X kan. Pintasan Y kita ialah 4. Pintasan X kita ialah 3. Jap. Ada yang bertemu kah? Dia punya sign. Tidak kan? So, jawapan kamu tetap negatif 4 per 3. Habis. Okey? Boleh? Senang kan? Lagi. Okey, contoh 7. Hitung keturunan garis lurus AB. Hitung keturunan garis lurus AB dan PQ berdasarkan rajah di sebelah. Kamu sudah nampak dia punya soalan. Dia memang bagi pintasan bahkan kelas. Ini pintasan Y, ini pintasan X. Ini pintasan Y, ini pintasan X. So, terus guna formula yang ini. Keturunan ialah negatif per di atas pintasan Y, di bawah pintasan X. So, negatif pintasan Y per pintasan X. Okey. So, tulis. Untuk garis AB, keturunan kamu, untuk garisan AB, keturunan kamu ialah M sama dengan, jangan lupa, negatif. Pintasan Y kamu ialah 2. 2. Pintasan X ialah negatif 3. Tulis sahaja. Kalau dia,
Kalau dia negatif, tulis saja negatif. Jangan takut. Sekarang, adakah sign yang bertemu? Ada. Negatif jumpa negatif? Positif. So, jawapan terpotong. So, di mana kita tadi? So, di sini saya tekan. M, negatif jumpa negatif akan jadi positif. So, 2/3. Habis. Okay. So, untuk garisan PQ yang ini kan. Okay. So, kecerunan. Dia memang soalan dia kamu tengok. Dia memang bagi pintasan. Terang-terang sudah dia bagi pintasan. So, kita teruslah direct guna formula pintasan kan. So, M sama dengan, jangan lupa negatif. Pintasan Y per pintasan X. So, negatif. Pintasan Y 3. Pintasan X 3 juga. So, adakah dia punya sign yang bertemu? Tidak ada. So, kekallah dia ada negatif. 3 bahagi 3, 1. Habis. Boleh? Okay, next. Alright. Kenal pasti garis lurus yang mempunyai nilai kecerunan sama ada positif, negatif, sifar atau tidak tertakrif dalam raja di bawah. Okey, kecerunan ni pun ada positif, ada negatif. Apa maksud kecerunan dia positif? Kecerunan positif ialah macam kita mendaki bukit. Kalau kecerunan negatif ialah kalau kita menuruni bukit. Faham? Kalau positif ni kita naik, kalau negatif kita turun. Cikgu macam mana kita mau tahu dia naik ke turun? Habis sama. Cikgu tengok ah. Ini dia macam turun, dia macam naik juga cikgu. Kalau begini pun dia macam naik, dia macam turun juga. Kan? Kalau kita dari sini pergi sini turun kan? Tapi cikgu kalau kita dari sini salah. Pergi situ naik. Jadi macam mana mau tahu cikgu? Okey, begini. Okey. Kita tengok dari kiri ke kanan. Okey, dari kiri ke kanan. Contoh. GH. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Macam mana nyanyi sudah kan? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Faham? Tengok begitu. Kamu mesti tengok dari kiri ke kanan. Tidak boleh kanan ke kiri. Semuanya mesti dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Gitu. Faham? So, untuk GH, cikgu mau tanya. GH. Dari G pergi H. Turun ke naik? Turun. So, kecerunan dia ialah negatif. Faham? Okey. Okey. Untuk garis EF. EF. Dari E pergi F. Naik ke turun? E pergi F. Turun. Pandai. So, dia pun negatif. Boleh? Okey. Dari I pergi J. I pergi J. I pergi J. Naik ke turun? Naik. So, dia positif. Okey. Seterusnya. K pergi L. K pergi L. Naik ke turun? Turun. So, dia negatif. Okay. M, N. M, N. Naik ke turun? Positif. Pandai. Okay. Sekarang. A pergi B. Naik ke turun? Turun ke naik? Tengok. Dia sama je kan? Bila dia sama. Selari begitu sama. Dia ialah kecerunan dia ialah sifar. Kosong. Kecerunan dia M sama dengan kosong. Okey, sifar. Okey. Kalau pula yang PQ, lurus pula dia pergi bawah, itu kecerunan dia apa? Kecerunan dia tidak tertakrif. Kita ada kecerunan begitu. Bukan kecerunan tu. Okey.
Boleh faham? Okay, next. Alright, contoh 10. Setiap hari, Jamali akan mengambil air di sungai. Okay, setiap hari, Jamali akan ambil air di sungai yang berdekatan dengan rumahnya. Ini rumah dia. Dan ke hutan untuk mencari cendawan busut. Hitung kecerunan yang dilalui olehnya dari rumah ke hutan. Dari rumah pergi hutan. Okay, ya. Kamu perasan tak ada ini? Ada 40 meter, ada 10 meter, ada 50 meter, ada 20 meter. Apa kamu rasa dia dari situ tu? Andang-andang? Perhiasan? Tidak. Dia ialah clue. So, untuk cari yang A, rumah ke hutan. Mana rumah? Ni rumah ke hutan. So, dari rumah, cikgu lukis dari rumah, sorry. Rumah ke hutan. Kan? Ikutlah dia punya arrow tu. Okay, supaya kamu tak bingung. Dari rumah, ni rumah dia kan? Ni rumah dia. Dari rumah, dari rumah pergi hutan. Cikgu lukis lagi balik. Rumah pergi hutan. Okay. Ingat ke tadi yang awal sekali? Macam mana kita mau cari kecerunan? Jarak, lupa sudah. Jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Alah cikgu, kenapa tak guna pintasan tadi? Formula pintasan. Sekarang cikgu tanya balik, adakah kamu nampak pintasan X dan pintasan Y di sini? Tidak kan? So, kita kena guna formula yang ini. Alright, so jarak mencancang ialah, jarak mencancang apa cikgu bilang? Yang begini. Tup. Tum. Gitu, okay? Okay. Macam mana kita mau cari jarak mencancang? Jarak mencancang ialah ini. Betul ke tidak? Kan? Yang tegak ni. So, macam mana kita mau cari jarak ini? Jarak mengufuk yang ini. Nah. Cikgu color lain lah. Ini ialah jarak mencancang. Ini ialah jarak mengufuk. So, macam mana kita mau tahu ini? Okey ya. Di sini dia bilang dari sini pergi sini 50. Dari sini pergi sini 20. So, bolehkah kamu beritahu cikgu di sini berapa? Kalau dari sini pergi bawah ni 50. Kalau dari sini pergi sini 20. So, di sini berapa? Macam mana mau cari? Bukankah 50 tolak 20 kelas? So, di sini ialah 30 meter. Setujukah? Setuju. Okey. Jarak mengufuk dia. Macam mana kita mau tahu? Tada! Dia sudah bagi di sini. Terus tulis sahaja. 10 meter. Potong. 3 bahagi 1. 3. So, M kamu ialah 3. Ini untuk soalan A. Masih bersama cikgu? Okay. Tak apa. Kalau macam rasa cikgu laju, pause dulu, ulang lagi balik. Okay? Pelan-pelan. Next. B. Dia mau kamu cari kecerunan tepi sungai ke rumahnya. Tepi sungai ke rumah. Cikgu lukis warna apa? Kamu suka purple. Tepi sungai ke rumah. Tepi sungai ke rumah. Kan? So, jarak mencancang dia ialah yang ini. Jarak mencancang, nampak? Jarak mengufuk yang ini. Alright, so M sama juga macam di atas. Jarak mencancang per jarak mengufuk. Jarak mencancang kita ialah di sini. Andang-andang sudah ada dia bagi nilai. Berapa nilai dia? 20.
Tulis sahaja. Rezeki sudah kena bagi. Tak payah kira kan? Okey. Jarak mengufuk yang ini pun sudah kena bagi. Tulis sahaja. Tidak payah pening. Potong, potong. 2 dengan 4 boleh potong? Boleh, sifir. 2, 1, 2. So, 1/2. So, untuk B, jawapan kamu, kecerunan bersamaan dengan 1/2. Habis. Senang kah susah? Yang penting kamu tahu formula. Jarak mencancang per jarak mengufuk. Jangan tertukar. Okey? Next. Okey. Tak payah baca soalan dulu. Cuba tengok gambar. Kamu mau guna formula yang mana? Jarak mencancang per jarak mengufuk kah? Atau mau guna formula pintasan kah? Atau guna formula koordinat? Mestilah pintasan. Betul ke tidak? Terang-terang di sini pintasan. Kan? Okey, so tapi soalan ini lain sikit. Dia cakap hitung nilai V. Dia suruh kamu cari nilai V dalam raja di sebelah. Okey, berbeza dengan yang tadi. Yang tadi dia suruh kita cari M. Tapi di sini dia sudah bagi nilai M. Dia terbalikkan. Dia suruh kamu cari nilai V. Okey. Tak apa-apa. Buat saja. Apa kita punya formula guna pintasan? M sama dengan, jangan lupa negatif. Pintasan. Oh, hilang. Pintasan Y per pintasan. Okey. Ada yang bingung kali kan? Cikgu lupa mau explain dari tadi. Cikgu kenapa buat negatif ni? Ni memang dia punya cara tulis memang begitu. Dia bukan negatif tu. Ni pintasan Y. Pintasan X. Bukan negatif. Ha? Jangan bingung. Okey, so negatif. Pintasan Y ialah mana satu pintasan Y? Inilah ni Y. So pintasan Y ialah negatif 8. Cikgu bilang apa? Kalau dia negatif, tulis negatif. Jangan kasih tinggal. Per dengan pintasan X. Pintasan X ialah V yang kita mau cari. Jangan lupa M ini sebenarnya dia sudah bagi. Ini nak ni. M ialah 4. Isi sahaja. Sampai sini masih dengan cikgu. Sign ini bertemu siapa menang kelas? Siapa yang menang? Positif. Pandai. Perlukah cikgu tulis positif 8 per V? Perlukah positif itu? Tidak perlu. So, cikgu mau cari V. V ni naik atas. Pergi sebelah. Tukar saja. V naik atas. 4 turun bawah. So, V sama juga dengan 8/4. 8 bahagi 4, 2. So, V ialah 2. Habis. Begitu sahaja. So, dalam tajuk ini, kamu cuma belajar pasal macam mana kita mau cari kecerunan. Okey, kecerunan apa formula dia? Kecerunan selalu disebut sebagai M, iaitu jarak mencancang per jarak mengufuk. Ataupun boleh guna formula pintasan. Betul ke tidak? Okey. So, lepas ni tolong buat nota dan buat latihan. Kita jumpa lagi next week, insyaAllah. Assalamualaikum.